Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn, we are still in module 5. Kita nak habiskan module 5 sebelum mulanya peperiksaan pada minggu akan datang ni. Jadi kita akan habiskan juga modul 5 minggu ni. Okay, jadi Maklimah akan share screen. Assalamualaikum Ilyas. Assalamualaikum Ustazah. Okay. Okay, boleh nampak kan kat depan? Okay, so today kita masih berada pada modul 5 dan hari ini kita akan masuk kepada collective nouns. Kalau awak cari dalam buku teks awak tak ada perkataan collective nouns. Tapi ada yang awak belajar tentang collective nouns dalam buku teks. Cuma istilah dia ni tak ada ditulis dalam buku teks. Okey, kalau awak belajar bahasa Melayu, awak ada belajar tentang penjodoh bilangan kan? Waalaikumsalam Zuhair. Okey, kita baru je mula Zuhair. Okey, so boleh sedia. Okey. Kalau bahasa Melayu awak ada belajar penjodoh bilangan kan? Okey, apa contoh penjodoh bilangan yang awak belajar? Apa itu penjodoh bilangan? Awak belajar bahasa Melayu. Tak ingat. Contohnya kalau kita nak sebut tentang roti, kita sebut apa? Se apa? Kita boleh cakap se? Okay, kalau roti yang keping tu, contoh awak makan roti gardenia tu, awak panggil se apa? Sekeping roti. Kalau satu bungkus tu kita panggil sebungkus roti. Kalau satu ketul roti yang belum dipotong tu kita panggil sebuku roti. Okey, jadi kalau dalam bahasa Inggeris, penjodoh bilangan disebut sebagai collective nouns. Collective nouns. Jadi bukan bahasa Melayu je ada penjodoh bilangan. Bahasa Inggeris pun kita gunakan juga penjodoh bilangan. Okey. Jadi sekarang kita tengok apakah contoh-contoh penjodoh bilangan yang digunakan untuk sebut tentang makanan. Sebab kita chapter 5 we are learning about eating right. Tentang makanan kan, pemilihan makanan. Jadi kita akan belajar beberapa contoh collective nouns for food. Collective nouns yang digunakan untuk makanan. Contoh hari tu kita ada belajar, kalau untuk benda yang tak boleh dibilang atau dalam bahasa Inggeris kita sebut uncountable nouns, benda yang tak boleh kita kira, contohnya cecair Maklimah sebut kan. Jadi cara untuk kita boleh kira benda tu, cecair ni kita boleh bilang dia bila mana dia berada dalam bekas. Dalam bekas solid. Jadi kita boleh kira dia. Kita boleh bilang 1, 2, 3. Kalau dia dalam bentuk cecair yang tak ada dalam bekas, dia mengalir, kita tak boleh bilang. Kita nak cakap macam mana? 1 air. Tak boleh kan? A water. Tak boleh sebut a water. Kalau dia berada dalam bekas, baru kita boleh kira dia. Ni contoh dia. Okey. Contoh yang pertama, a carton of milk. Ni bukan kartun ya. Jangan sebut a cartoon. Kartun tu yang awak tengok dalam TV tu kartun. Ni a carton sebutan dia. A carton of milk. A carton ni maksudnya kotak yang biasa, kotak tebal yang biasanya digunakan untuk bungkus makanan. Contohnya macam kotak air. Air kotak kan. Kita sebut a carton. Kita tak sebut a box of milk. Kita tak boleh sebut a box. Box ni lebih kepada kotak yang besar sikit. Macam kalau kotak untuk air susu ke, air jus ke, air kotak tu kita sebut sebagai a carton. A carton. Yang biasanya kotak dia tu jenis tebal kan. Jenis kertas yang tebal tu. Ni kita panggil a carton. So kalau air susu kita sebut a carton of milk. A carton of milk. Kalau dalam bahasa Melayu, carton ni apa Maklimah? Kotak lah.
Tapi dalam bahasa Inggeris kita tak boleh guna box. Kita guna a carton of milk. Tapi dalam bahasa Melayu kita sebut sekotak susu. Okay, a carton of milk. Okay, contoh yang kedua. Kalau I-tin ni, kalau bahasa Melayu kita sebut I-tin kan. Tapi dalam bahasa Inggeris kita sebut a can. Can ni merujuk kepada tin aluminium tu. Kalau air cecair yang berada di dalam tin aluminium ni, kita sebut can. Ni kita sebut can. A can of lemonade. A can of lemonade. A tin of tak sesuai. A tin of lemonade tak berapa sesuai. Jadi kita guna a can. Untuk air, kalau air tin kita sebut a can of lemonade. Ni contoh kalau air lemonade. Kalau air lain macam jus orange contohnya. Kita sebut a can of orange juice. Contohnya. Okey, kalau air berada dalam botol pula. Yang ni senang je. Kalau dalam botol kita sebut botol lah. A bottle of water. A bottle of water. Kalau contohnya jus ada dalam botol, kita sebut a bottle of juice. Ini contoh untuk beberapa contoh collective nouns untuk cecair. Biasanya ada dalam carton, dalam can atau dalam botol. Selain daripada tu, okay, kita tengok contoh yang lain. Contoh seterusnya. Okay, Zuhai, macam mana nak baca ni? A cup of tea. Very good. A cup of tea maksudnya apa, Zuhai? Secawan. Cup maksudnya cawan. Kalau gelas lebih kepada yang ni, yang tinggi tu. Yang gelas tu yang biasa untuk orang letak jus, air sejuk tu, yang gelas tinggi macam ni kita panggil gelas. Kalau yang jenis ada tangkai ni, yang biasa letak air panas tu, kita sebut cawan. A cup. A cup of tea. Secawan teh. Okay, very good. Okay, Anas ni macam mana nak baca ni? A what? A glass of orange juice. Okay, what is the meaning of that? Apa tu? Kalau dalam bahasa Melayu, secawan gelas jus orange. Secawan gelas. Segelas jus. Segelas jus orange. Macam Maklimah cakap tadi. Gelas biasanya yang kita nampak gelas yang tinggi tak ada tangkai ni kita sebut gelas. Kalau yang ada tangkai macam ni kita sebut cup, cawan. So glass. This is a glass of orange juice. Okay, this one Darwish. What is this? Cuba baca yang ketiga ni. Gambar apa ni? A block of flat. A bowl. Sebutan dia. A bowl. A bowl of salad. Yes, a bowl of salad. This is a bowl of salad. Salad ni kalau orang-orang putih ni, orang yang duduk dekat negara luar, dia orang kalau nak diet kan, dia orang makan salad je. Bukannya salad tu. Bukan salad semata-mata. Salad ni dia ada campuran lah. Dia campur salad, tomato, bawang, ada macam lime juice ke ataupun lemon juice. Dia guna untuk buat salad. Ni nama dia salad. So kalau semangkuk, ni senang je. Ni senang. Kalau kita nampak benda tu, makanan tu berada dalam mangkuk, kita boleh sebut dia a bowl. A bowl of salad. Kalau salad ni dalam pinggan, kita nak sebut apa? A what? Pinggan dalam bahasa Melayu. Pinggan dalam bahasa Inggeris apa? A plate of salad. Yes, very good Zuhai. A plate. Pinggan a plate of salad. Tapi biasa salad orang letak dalam mangkuk lah ataupun bekas yang jenis lengkuk sikit. Sesuai. Okay, so this is a bowl of salad. Okay, next one. Okay, kalau kita nak sebut tentang makanan lain pula.
Ni yang sedap ni, nampak tak chocolate cake ni. Yummy. So this one is, yang ni apa Ilyas? This is A piece of cake. yes, a piece of cake. Mungkin akan ada orang yang akan tanya, Maklimah, saya pernah dengar juga a slice of cake. Yes, a slice of cake pun betul juga. A slice ni lebih kepada kalau orang potong dalam bentuk macam ni lah, dalam dia nipis-nipis sikit. A slice. A slice of cake. Dan sesuai juga untuk digunakan untuk menyatakan cake, a slice. A piece of cake pun betul juga. A piece of cake boleh, a slice of cake pun boleh. Okay. So kalau cake kita gunakan a piece of cake. Sebenarnya a piece of cake ni pun salah satu orang kata apa, idiom. Idiom ni macam apa peribahasa ke apa dalam bahasa Melayu tu. A piece of cake maksudnya very easy. Contoh kita nak cakap kan, alah senang je tu, a piece of cake je. Ni adalah salah satu ayat yang orang gunakan. Maksudnya sangat mudah, very easy. Ayat a piece of cake ni selain daripada kita nak sebut tentang sepotong cake, a piece of cake pun maksud dia adalah very easy. Dia adalah satu idiom ataupun kata perumpamaan ke apa kalau dalam bahasa Melayu kan, yang digunakan untuk kita, kalau kita nak cakap benda tu sangat senang, kita boleh guna ayat. It is very easy. It is a piece of cake. Macam itulah ayat dia. Okay, next one. Kalau coklat, Maklimah kata hari tu, kalau coklat yang jenis seketul macam tu, yang awak nampak dalam gambar tu, macam ni Cadbury ni. This one we call a bar. Ni coklat bar. So, a bar of chocolate. A bar of coklat. Okay. Apa ni? Kalau dalam bahasa Melayu apa? Seketul ke? Seketul coklat ke? Awak tanya cikgu bahasa Melayu awak Okay, next one. Ni yang tadi Maklimah tanya mula-mula tadi. Kalau roti sekeping, roti yang dah dipotong-potong, yang kita macam contoh roti gardenia yang biasa kita makan tu kan. Sekeping roti dalam bahasa Inggeris kita sebut a slice of bread. A slice of bread. Sekeping roti. A slice of bread. Ni untuk jenis-jenis makanan yang macam ni. Tadi kita belajar tentang air kan. Okay, next one. Okay, kalau makanan yang jenis duduk dalam plastik ataupun kotak, kita nak sebut apa? Okay, contoh jajan kan. Awak suka dia makan keropok ke kerepek ke jajan ni kan. Awak panggil apa? A bag. Walaupun awak nampak Maklimah ni bukan duduk dalam bag ni. Ni dia jenis, kalau jenis plastik bag tu kita sebut, maksudnya makanan tu, jajan tu duduk dalam plastik kan. Di bungkusan plastik kita sebut a bag. A bag of crisps. Crisps. Maklimah, kenapa crisp? Kenapa bukan chip? Okay, sebenarnya dia, saya nak cakap ada beza. Kalau macam British, kalau orang British, potato chip ni disebut crisp. Kalau chip, kalau untuk orang British, chip tu adalah French fries, yang kita sebut fries tu, yang kita makan fries tu, yang tu dia orang panggil chip. Sebab tu ada nama fish and chip. Chip kalau orang British, chip tu adalah fries. Crisp, crisp ni baru potato chip. Kalau kita sebut potato chip kan. Tapi kita belajar ni ikut yang dalam buku. So akan ingatlah crisp ni adalah chip, potato chip tu. Dia orang sebut crisp. Kerepek atau keropok, crisp. Okay. A bag of crisps. Okay, next one. Kalau cereal biasa memang duduk dalam kotak kan. Kalau yang ni baru kita boleh guna box. Kita tak boleh gunalah yang tadi tu. Kalau tadi tu yang macam air kotak kita sebut apa tadi? A carton. Kan? A carton of milk. Contohnya a carton. Ni untuk air. Air sesuai a carton. Kalau makanan macam contohnya tadi macam cereal,
kotak yang jenis besar macam ni baru kita boleh guna perkataan box. Ni bukan carton lah, bukan a carton of cereal. Yang ni a box of cereal. A box. Carton macam pelik kan? Betul Zuhair, kan pelik pula a carton of cereal lah. A carton ni sesuai untuk air je. Untuk makanan-makanan yang macam kotak kecil-kecil tu. Tu sesuai lah carton. Okay, so this is a box of cereal. Kalau gula pula, biasa gula kita panggil dalam bahasa Melayu kita sebut sepaket gula kan? Sepaket gula, jadi kita sebut a packet of sugar. A packet of sugar. Tapi kita orang Melayu kita sebut sekilo je, sekilo gula kita sebut. Tu dalam timbangan ni, timbangan ni pula. Jadi awak jangan sebut a kilogram of sugar pula. Tu dalam bentuk berat jisim dia tu. Ni kalau untuk collective nouns awak guna a packet of sugar. Okay? Okay, next one. Okay, ni adalah contoh macam kalau makanan tu dia biasa duduk dalam banyak jenis bungkusan. Jadi kita kena sesuaikan lah nak sebut dia tu, kita kena sesuaikan dengan jenis bungkusan mana yang dia duduk tu. Contoh kalau awak nampak biskut tu, dia duduk dalam paket-paket macam ni, paket-paket plastik tu, kita sebut a packet of biscuits. Kita tak boleh sebut a box. Ni bukan box. Kita tak boleh sebut a tin kan. Dia tak duduk dalam tin ni. Tapi kalau yang ni awak nampak terang-terang dia duduk dalam kotak. Ada juga kan biskut yang dibungkus dalam kotak. So yang ni baru awak boleh sebut a box. A box of biscuits. And then kalau awak nampak yang biasa macam ni, ni biasa orang suka beli kan, yang stand biskut yang dicampur-campur macam-macam jenis tu kan. Ni memang awak nampak ada tin, terang-terang nampak tin ni. Kalau ketuk bunyi geng-geng bising gedung-gedang. Kalau awak ketuk ni kan. So this is a tin. Awak nampak ada biskut ni ada dalam tin. Setin biskut. Jadi a tin of biskut. Okay. So awak kena sesuaikan penjodoh bilangan ni dengan bungkusan atau bekas apa yang dia duduk dalam bekas apa tu. Kalau pinggan, a plate of. Kalau bakul pula. Kalau mangkuk, a bowl of. Kalau cawan, a cup of. Kalau gelas, a glass of. Kalau botol, a bottle of. Jadi kena sesuaikan mengikut bekas dia. Okay. Hari tu kita dah belajar tentang, okay, that's yang tadi tu tentang collective nouns. Kita belajar. Ada banyak lagi sebenarnya contoh lain collective nouns. Yang tu awak boleh baca lah kalau awak ada buku cerita ke, awak buka Google ke, YouTube ke, awak boleh cari. Banyak lagi contoh-contoh collective nouns untuk benda-benda lain selain makanan. Okay. Jadi, okay, next kita pergi kepada ni yang kita dah belajar dalam kelas sebelum ni. Apakah perbezaan penggunaan e dan n? E dan n maksudnya apa, Alif? Apa maksud e or n ni? E tu maksudnya apa? Apa maksud e? Kalau kita sebut a book, apa maksud dia? E tu apa? E merujuk kepada apa? Merujuk kepada benda yang banyak ke benda yang satu? Benda yang merujuk kepada banyak ke merujuk kepada satu je? E ni. Yes, very good. E maksudnya satu. Satu benda je. Contoh kalau a book, sebuah buku. A pear, sebiji pear. A cake, sebiji kek. Jadi kalau satu-satu dalam bahasa Inggeris dia guna e je. Guna e je. Semua guna e. Tapi apa beza e dengan n? Ingat lagi tak penggunaan e dengan n? What is the difference between the usage of e and n? Apa beza dia penggunaan e dengan n ni? E guna untuk apa? Kalau dia kena guna
Dia kena guna dekat tu kan. Kalau depan dia bukan huruf A, E, I, O, U tu kan. Okay, yes, very good Ilyas. Kita guna kalau perkataan itu bermula perkataan selepas ni, kita tengok perkataan selepas dia. Kalau perkataan itu bermula dengan huruf konsonan ni. Konsonan ni maksudnya huruf selain A, E, I, O, U ataupun selain daripada huruf vokal tu kita kena guna Tapi kalau perkataan itu, perkataan selepas atau N tu bermula dengan huruf vokal or a vowel, kita sebut dalam bahasa Inggeris a vowel, jadi kena guna N. N apple. N ice cream. Tak boleh guna apple salah. Ice cream salah. Dan kedua-duanya adalah digunakan untuk countable noun sahaja. Digunakan untuk benda yang boleh dikira. Okay, benda yang boleh dikira. Ataupun kalau nak guna dengan penjodoh bilangan pun betul juga. Kalau benda tu contoh makanan tu tadi macam contohnya air tu dia berada di dalam kotak. Jadi kita dah boleh kira dia kan. Tadi Maklimah sebut bila makanan tu berada dalam bekas, jadi kita dah boleh kira dia. Kalau asal dia cecair, dia adalah uncountable nouns. Tapi bila dia duduk dalam kotak atau dia duduk dalam bekas, dia dah jadi boleh dikira. Sebab tu kemudian baru kita boleh guna Contoh a cup of tea. A carton of milk. Baru kita boleh guna atau N. Kalau makanan itu sudah pun berada di dalam bekas, kita boleh guna penjodoh bilangan ataupun collective noun. Okey. Ni Maklimah cuma revise semula je yang kita dah belajar itu dengan N. Okey, hari ni kita fokuskan kepada some or any. Kita belajar pula hari ni macam mana cara untuk membezakan some dan juga any. Macam mana nak bezakan dia? Okay, first of all, okay, siapa yang ada gangguan bunyi tu boleh tak mute mikrofon? Okay, Maklimah mute-kan dah semua. Okay. So, apakah perbezaan di antara some dengan any? Okay, kita tengok dulu persamaan dia. Mula-mula kita tengok persamaan dulu, okay? Both are used with plural countable nouns and uncountable nouns. Maksudnya, kedua-dua some atau any ni, kita boleh guna dia untuk menerangkan tentang benda yang boleh dibilang tapi dalam kuantiti yang banyak. Plural ni maksudnya lebih daripada satu. Maksudnya some dengan any kita nak terangkan tentang benda yang banyak selain yang lebih daripada satu. Contohnya some pears ataupun any cereal. Any uncountable. Contoh any biscuits. Ada S kan? Okay. Countable nouns maksudnya benda yang boleh dikira. Tapi dalam kuantiti yang banyak kita guna some atau any. Dan juga dua-dua digunakan untuk uncountable nouns. Dua-dua digunakan untuk menerangkan tentang benda yang tak boleh dikira. Contoh, some water. Water kita tak nak sebut a water kan. So kita sebut some water. Ataupun benda yang tak boleh dikira cereal. Cereal tu benda yang halus-halus. So kita tak kira seketul-seketul macam tu. Kecuali kalau dia duduk dalam kotak baru kita sebut a box of cereal. So cereal adalah uncountable nouns. Jadi kita boleh guna any cereal. Have you got any cereal? Contohnya. Okey, jadi penggunaannya, ini adalah persamaan. Persamaan kedua-duanya some dengan any digunakan untuk countable nouns lebih daripada satu dan juga digunakan untuk uncountable nouns. Tapi apa perbezaan dia? Apa perbezaan penggunaan some dengan any ni? Okey, mari kita tengok. Some digunakan di dalam affirmative sentences. Untuk menerangkan tentang ayat penyata. Dalam bahasa Melayu ayat penyata.
Affirmative sentences maksudnya ayat penyata. Maksudnya ayat bukannya soalan. Benda tu adalah ayat penyata bukan soalan. Tak ada tanda soal di belakang. Okay. Dan fokus kepada positive sentences. Maksudnya dia tak ada not ni. Macam ni kan isn't ni maksudnya tiada kan. Aren't pun maksudnya tiada. Ni negative sentences. Tapi some ni kita fokuskan untuk positive sentences. Tu merujukkan benda tu ada. Contoh ayat. There are some biscuits in the box. There are some biscuits in the box. Terdapat beberapa keping biskut di dalam kotak. Bila bahasa Melayu dia jadi panjang pula. Beberapa keping pula. Beberapa keping. Maksudnya nak cakap dalam kotak ni bukan yang ada satu biskut je. Ada banyak. Ada lebih daripada satu biskut. Dan apa lagi penggunaan some ni adalah digunakan in questions when we offer something politely. Maksudnya kalau kita nak cakap dengan bahasa yang sopan, kita nak tanya, adakah awak nak sedikit air? Adakah awak nak minum air? Kita tanya dengan bahasa yang sopan. Polite ni maksudnya sopan ni. Polite. Politely. Sopan. Biasa kita guna would di depan. Kalau kita nak tanya, adakah awak perlukan air? Adakah awak nak minum air? Jadi kita guna some. Would you like some water? Contohnya kalau awak pergi kat restoran lah. Biasanya pelayan akan tanya macam tu. Would you like some water? Would you like some coffee? Kita guna some ni untuk kalau orang nak tanya kita dengan sopan. When we offer, kita nak offer seseorang dengan sesuatu benda secara sopan. Contoh kalau dekat restoran lah. Okay, tapi kalau any pula, apa kegunaan any? Any ni digunakan di dalam soalan. Tetapi selain daripada soalan untuk offer makanan macam ni. Maksudnya any guna dalam soalan juga, tapi bukan untuk offer makanan secara sopan macam some ni. Okey, apa contoh soalan yang digunakan untuk any? Contohnya, have you got any cereal? Have you got any cereal dalam bahasa Melayu maksudnya apa? Awak ada cereal tak? Itulah maksud dia. Dalam bahasa mudah dia, have you got ni maksudnya awak ada tak? Awak ada cereal? Maksudnya bukannya kita nak cakap, maksudnya kalau kita cakap dengan kawan-kawan je, bukannya kita cakap dengan sopan, bukannya macam pelayan nak tanya dekat restoran, dia tak tanyalah guna macam ni, dia tak tanyalah have you, dia akan tanya untuk offer makanan kan, would you like some? Tapi kalau kita just sembang dengan kawan-kawan, kita guna any. Have you got any cereal? Awak ada cereal tak? Kita akan tanya macam tu. So kita guna any, kita tak guna some, okay? Kita guna any dalam soalan. Kita kena guna any kalau soalan. Contoh lain, are there any biscuits in the box? Ada tak? Maksudnya ada biskut tak dalam kotak tu? Kita tanya kawan kita kan. Aku nampak ada kotak biskut tu. Ada biskut tak dalam kotak tu? Mana tahu kotak tu kosong je sebenarnya kan? Maksudnya kita nak tanya, kita nak confirmkan dengan orang. Ada tak isi dalam kotak tu kan? So kita tanya, are there any biscuits in the box? Any, kita tak guna some untuk soalan, kita guna any. Satu lagi, any ni digunakan di dalam negative sentences. Kalau tadi some digunakan dalam positive sentences, merujuk kepada benda tu ada. Ada biskut di dalam kotak. Kalau any ni pula ayat negatif, kita nak cakap tak ada. Kalau kita nak cakap tak ada, kena guna any. Contoh, there isn't any cereal in the cupboard. Tak ada cereal dalam almari tu. Ataupun there aren't any biscuits in the box. Tak ada biskut pun dalam kotak tu. Jadi ingat, kalau nak cakap tak ada, kena guna any. Kalau nak cakap ada, kena guna some. Okay, kalau benda tu tak ada, tak wujud pun, kena guna any. Okay, faham? Tu perbezaan dia. Some ada, any tak ada. Tak ada. Ingat macam tu. Dan any digunakan di dalam soalan. Okay,
Itu perbezaan dia. Okey. Jadi Mukadimah ada menyediakan beberapa soalan di dalam slide ini. Okay, yang ni awak kena pilih jawapan yang betul. Choose A or B. Kena pilih ni. Mana jawapan dia? Any ke some? Contoh ayat yang pertama. There are cucumbers in the fridge. Jawapan dia apa? There are any ke some? Some. Kenapa jawapan dia some? Okey. Betul, Amani dengan Ilyas jawab some. Kenapa jawapan dia some? Kenapa? Plural. Kenapa jawapan dia some? Kerana ni adalah ayat ni adalah ayat penyata yang positif. Kita nak cakap benda tu ada. Kita nak cakap benda tu ada. So tadi kita tengok kan, some digunakan untuk tadi kita belajar. Sekejap. Okey. Tadi kita belajar. Mana tak nak tekan pula. Okey. Kalau tadi kita belajar, kalau some ni digunakan untuk ayat penyata yang menyatakan ada benda tu. Jadi sekarang ayat dia there are. Terdapat. Ada. Cucumbers maksudnya timun batang tu kita panggil cucumbers. Maksudnya kita nak cakap ada timun. Ada beberapa timun di dalam peti. Jadi benda tu ada, kita kena guna some. Kalau nak cakap tak ada, kalau ayat dia there aren't, there are not. There are not. Maksudnya tak ada timun dalam peti, baru kita kena guna any. There are not, there aren't any cucumbers in the fridge. Yang tu baru guna any. Tapi sebab benda ni ada, there are, jadi kita kena guna some. Okay kelas. Faham tak beza dia? Okay, look at number 2. Okay, number 2 dia kata there is. Apa jawapan dia? A or B? There is a milk ke there is some milk? Are you sure? Milk tu countable ke uncountable? Dia ada menyatakan bekas ke kat sini? Dia ada duduk dalam bekas ke ni? Dia nak menyatakan bahawa ada susu di dalam botol itu. Ada susu di dalam botol itu. Jadi milk ni benda yang boleh dikira ke tak boleh kira? Dia cecair yang boleh dikira ke tak boleh? Tak boleh. So kita nak cakap there is a milk ke there is some milk? Some. There is some milk. Yes, very good. Tu jawapan dia. Okay, so yang lain Mukadimah nak awak jawab sendiri, okay?